Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita menyambung sesi membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Omar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah, dan kita telah sampai pada muka surat 155. Muka surat 155, tuan-tuan boleh rujuk pada nota yang disediakan di bahagian komen. Kita telah sampai pada tajuk Nash'atur Rihlati wa Bidayatiha, permulaan rihlah menuntut ilmu hadis dan sejarah berkaitan dengannya, sejarah berkaitan permulaannya. Pada pertemuan yang lepas, kita telah membaca hadis-hadis ayat-ayat Quran berkaitan dengan galakkan syarak terhadap manusia untuk menuntut ilmu dan mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu. Kemudian kita telah membaca tentang sejarah ulama menuntut ilmu, bermula dengan dua kisah yang kita ceritakan pada minggu lepas, iaitu kisah rihlah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu mengadakan perjalanan bergerak daripada Makkah Al-Mukarramah pergi ke Madinah Munawwarah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari ilmu, iaitu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum perkahwinan beliau bersama dengan isteri beliau yang dikatakan mereka berdua adalah adik-beradik susuan menurut dakwaan seorang hamba wanita yang baru memberitahu kepada beliau. Ini kisah pertama. Kisah yang kedua yang merupakan kisah berkaitan dengan rihlah sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kisah Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu bersama dengan teman-teman beliau. Beliau tinggal di Basrah, daripada ahli Basrah, yang mana jarak Basrah dengan Madinah Munawwarah lebih kurang lebih pada 1000 kilometer. Mereka mengadakan perjalanan yang jauh. Sekumpulan pemuda daripada Basrah datang ke Madinah Munawwarah, hidup dan tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk mencari ilmu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat daripada raut wajah mereka sangat rindukan kepada keluarga mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka untuk kembali kepada kaumnya. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bekalkan mereka dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutamanya berkaitan dengan salat. Seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Malik Al-Huwairith sendiri, hadis yang masyhur, sallu kama raaitumuni usalli. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlaku rihlah, iaitu sahabat daripada suatu tempat yang jauh pergi mencari ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Seperti mana kita tahu bahawa kisah-kisah berkaitan dengan rihlah ini bukanlah kisah berkaitan dengan hijrah, antara hijrah yang berlaku yang dilakukan oleh kaum muhajirin. Ini kisah-kisah mereka semata-mata pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu, untuk mencari hadis, untuk mencari ilmu, untuk mencari hadis, untuk mengetahui hukum hakam. Dan ini merupakan kisah rihlah. Syekh bawa sebutkan 2 kisah daripada banyak-banyak kisah berkaitan dengan sejarah bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sanggup mengadakan perjalanan yang jauh demi untuk mengetahui suatu hukum atau demi untuk mendengar suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita sambung pada kisah seterusnya. Kata Syekh, qala Syekh hafizahullah, wa ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam rahala ashabuhu ba'duhum ila ba'din li sama'il hadithi aw istithaqi minhum. Dan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat baginda telah mengadakan rihlah perjalanan, sebahagian daripada mereka kepada sebahagian yang lain, untuk mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendapatkan kepastian daripada sesuatu hadis. Dan dalam bab ini Syekh menyebutkan 3 kisah yang kita akan ulas secara ringkas. Kisah pertama, kata Syekh, farahala Jabir bin Abdullah ila Abdullah bin Unais masirata syahrin fi hadithin wahidin sami'ahu minhu wa raja', rawahu Ahmad wal Hakim. Syekh kata kisah Jabir bin Abdullah mengadakan rihlah, iaitu membuat perjalanan, mengadakan perjalanan pergi bertemu dengan Abdullah bin Unais radhiyallahu anhum ajma'in dengan jarak masa 1 bulan untuk mendengar satu hadis yang didengari daripada Abdullah bin Unais. Kemudian beliau kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Jabir bin Abdullah tinggal di Madinah Munawwarah, sahabat yang kekal di Madinah Munawwarah. Dan Abdullah bin Unais radhiyallahu an tinggal di Syam, iaitu di Syria. Pada suatu hari Jabir bin Abdullah mendengar berita bahawa ada seorang lelaki telah meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat Nabi di Syam. Satu hadis yang Jabir radhiyallahu anhu tidak mendengarnya, tidak pernah mendengarkannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah mendengar hadis ini, iaitu hadis berkaitan dengan hadis al-qisas di hari kiamat atau hadis al-mazalim. Hadis berkaitan dengan bahawa sesungguhnya manusia akan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Kemudian mereka akan di hari akhirat ketika di mahsyar akan dijalankan suatu proses hisab, yang mana bekalan yang ada pada manusia ketika itulah amal kebaikannya. Sekiranya dia melakukan satu kebaikan kepada sahabatnya, sekiranya adanya kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada sahabatnya atau kepada orang lain, maka akan dibayar dengan amal kebaikan. Dan setelah habis amal kebaikan, akan diletakkan keburukan daripada pihak yang dilakukan kezaliman ke atasnya, ke atas pihak yang melakukan kezaliman. Hadis ini, itu hadis al-mazalim, yang maknanya panjang, yang hadisnya panjang, berkaitan dengan peristiwa di padang mahsyar, peristiwa qisas, iaitu pembalasan yang dilakukan di padang mahsyar itu, merupakan hadis yang Jabir bin Abdullah tak pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau sentiasa haris, iaitu sentiasa
bersungguh-sungguh menuntut ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan dengan detail dalam kitab Al-Imam Bukhari rahimahullah dan kitab Adabul Mufrad, dan saya bacakan daripada apa yang saya sediakan di sini di skrin komputer yang di depan saya. Kisah tersebut, Jabir berkata, balaghani an rajulin hadithan sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'iran thumma shadattu rahli fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu Syam fa idza Abdullah bin Unais. Kata Jabir, telah sampai kepadaku tentang seorang lelaki mendengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun membeli seekor unta. Bukan sekadar rehlah, Jabir menghabiskan wang dengan membeli seekor unta, iaitu membeli kenderaan. Fashtaraitu ba'iran, maka aku beli seekor unta. Thumma shadattu rahli, kemudian aku ikat persiapan di belakang unta tersebut. Fasirtu ilaihi syahran, maka aku berjalan pergi ke negeri tersebut, iaitu ke Syam, selama 1 bulan. Iaitu perjalanan daripada Madinah sampai ke Syam mengambil masa 1 bulan ketika zaman tersebut. Fa idza Abdullah bin Unais, setelah sampai di Syam, hatta qadimtu Syam fa idza Abdullah bin Unais, sehinggalah apabila aku sampai di Syam, rupa-rupanya lelaki yang mendengar itu adalah Abdullah bin Unais, iaitu kawan Jabir bin Abdullah di Madinah Munawwarah. Abdullah bin Unais Al-Ansari, kawan beliau di Syam. Ketika beliau mendengar seorang datang sampaikan hadis tersebut, dan penyampai ilmu kepada Jabir, orang yang bacakan hadis pada Jabir sebut bahawa yang menyampaikan ilmu tersebut adalah seorang sahabat di kalangan sahabat Nabi yang tinggal di Syam. Maka Jabir bin Abdullah pun pergi beli unta, pergi ke Syam semata-mata nak tahu siapakah lelaki ini dan apakah yang didengar. Adakah hadis yang didengar daripada Abdullah bin Unais ini seperti yang diriwayatkan kepada beliau. Beliau tujuannya supaya mendengar langsung daripada mulut sahabat tersebut. Tatkala sampai di Syam, didapati bahawa lelaki yang dimaksudkan, sahabat yang dimaksudkan tersebut adalah Abdullah bin Unais, iaitu sahabat beliau, antara kanak-kanak Ansar di Madinah Al-Munawwarah. Faqultu lil bawab kullahu Jabir 'alal bab. Faqala Ibni Abdullah, maka aku berkata kepada orang yang berada di pintu, dia ada di pintu Abdullah bin Unais. Faqultu lahu kullahu Jabir 'alal bab. Sampaikan, beritahu kepada dia bahawa Jabir yang berada di luar pintu. Faqala Ibnu Abdullah, maka Abdullah bin Unais kata, adakah Jabir bin Abdullah? Qultu na'am, aku menjawab ya. Fa kharaja fa'tanaqani, maka beliau bergegas keluar daripada rumahnya, maka beliau memelukku. Faqultu, aku berkata, hadithun balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khashitu an amuta qabla an asma'ahu. Jabir berkata kepada Abdullah bin Unais, ada satu hadis yang telah sampai kepadaku tentang kamu, bahawa kamu mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku takut aku tak sempat dengar hadis tersebut sebelum aku meninggal. Ini bagaimana concern sahabat, bagaimana sahabat-sahabat sangat menghargai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bergegas keluar dalam keadaan usia beliau ketika itu yang telah mencapai umur tua, bergegas daripada Madinah Munawwarah sampai ke Syam, sebaik sahaja beliau mendengar satu hadis, dan beliau berkata, aku takut aku meninggal, ada hadis Nabi yang tak sempat aku dengar. Ada satu hadis Nabi yang tak sempat aku dengar, langsung daripada, bukan tak sempat dengar, beliau dah dengar hadis tersebut, aku tak sempat dengar langsung daripada orang yang mendengar langsung daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mendengar secara direct daripada mulut Nabi SAW. Dan ini satu sifat yang perlu wujud pada kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kalaulah perasaan merindui hadis Nabi SAW dan sayang kepada ilmu, kalau yang kita memiliki sifat tersebut, sudah pasti kita akan menjadikan jadual harian kita ada waktu untuk kita membaca hadis. Kita tanya balik pada diri kita, berapa banyak hadis Nabi yang kita belum dengar? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menghabiskan wang membeli seekor unta, membeli kenderaan dan berjalan selama sebulan sampai ke Syria, sampai ke Syam, mempelajari atau ingin mendengar satu hadis daripada Abdullah bin Unais. Satu hadis yang beliau berkata, aku takut aku meninggal nanti ada satu hadis yang aku tidak dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis yang aku tidak tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya balik pada diri kita, berapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita belum dengar? Nak tahu berapa banyak? Kita tengok pada kitab-kitab hadis. Saya sendiri ketika tengok di library yang ada di sebelah saya sekarang, library saya sendiri, kadang-kadang rasa sayu dalam hati. Terlalu banyak hadis yang kita belum baca. Ini kita belum cerita tentang hafalan, tentang kefahaman. Bacaan sekalipun, hanya membaca hadis sekalipun, berapa banyak hadis Nabi SAW yang belum kita baca. Kita boleh menghabiskan surat khabar. Kalau zaman dulu, sebelum ada zaman media massa seperti zaman sekarang, sebelum ada internet, kita baca daripada surat khabar. Saya ingat ketika saya kecil, pakcik saya hari-hari beli berita harian. Berita harian itu satu surat khabar yang diminati oleh beliau, dan tiap-tiap bulan saya tolong kumpulkan surat khabar, sebab ada orang datang beli surat khabar lama. Satu bulan tu surat khabar tebal, boleh jual, dapat balik duit RM20, RM30, daripada surat khabar lama tebal yang kita baca. Sudah berapa banyak masa kita habiskan di depan Facebook, di depan laman-laman web, di depan membaca kisah-kisah dan juga isu-isu yang kadang-kadang tidak ada kaitan dengan kita. Sedangkan hadis, kitab-kitab hadis, kadang-kadang ada orang tak pernah langsung buka kitab Sahih Bukhari. Ada orang tak pernah langsung membaca satu bab daripada Sahih Bukhari. Ada orang yang langsung tidak menyediakan Sahih Bukhari dalam rumahnya. Saya sebut Sahih Bukhari bukan terhad pada Sahih Bukhari, tapi saya cerita inilah kitab yang paling penting dalam ilmu hadis, yang patut menjadi bahan yang mesti wujud dalam library kita. Sebab apa? Hadis Nabi SAW sangat-sangat berharga, sangat-sangat mempunyai nilai. Dan begitulah sahabat Nabi SAW. Mereka takut kehilangan ilmu atau tak sempat mendengar satu hadis kalau mereka meninggal. Dan perkara ini merupakan pengajaran yang utama yang perlu kita ambil daripada kuliah kita. Jadikanlah masa kita, sebahagian daripada waktu yang kita miliki, jadikan ada peruntukan masa untuk baca hadis. Dalam satu hari kita peruntukkan masa sedikit untuk Al-Quranul Karim, peruntukan masa untuk Quran, ada peruntukan masa untuk hadis Nabi SAW, ada peruntukan masa untuk satu kitab agama, dan peruntukkanlah masa anda untuk urusan dunia anda, supaya tiap-tiap hari adanya perkembangan dalam ilmu kita. Dari hari ke hari ada ilmu yang bertambah, ada hadis yang kita dengar. Sebab tu satu usaha yang baik yang dilakukan oleh sebahagian daripada kawan-kawan kita, satu hari satu hadis, perkongsian satu hari satu hadis. Dan ini suatu perkara yang baik. Dan kalau perkongsian begini masuk dalam WhatsApp kita dan datang daripada pihak yang dipercayai keilmuannya atau daripada badan-badan tertentu, kita baca. Sebab apa? Sebab sangat penting tiap-tiap hari kita hidupkan hati kita dengan ilmu, dan ilmu yang sangat bernilai, ilmu yang maksum ialah ilmu yang datang daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia sumber yang maksum, yang sudah pasti isi kandungannya adalah benar. Berbeza daripada ilmu-ilmu yang lain, kadang-kadang perlu kepada kajian, perlu kepada kepastian. Okey, ini kisah pertama. Jabir bin Abdullah bermusafir kepada Abdullah bin Unais.
Kisah ini berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kisah yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah, beliau berkata, warahala Abu Ayyub al-Ansari ila Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma fi Misra liyastawthiqa minhu fi hadithi sitril muslim man satara mu'minan fid dunya ala khurbatin satarahu Allahu alaihi yawmal qiyamah thumma ansarafa ila al-madinati wa ma halla rahluhu, rawahu Ahmad. Hadis yang kedua adalah kisah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Beliau berkata, dan Abu Ayyub al-Ansari mengadakan rihlah pergi kepada kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma di Mesir untuk mendapatkan kepastian daripadanya tentang hadis sitrul muslim, hadis menutup aib seorang muslim. Nabi bersabda, man satara mu'minan fid dunya ala khurbatin satarahullahu alaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin di dunia atas kesalahan yang lakukannya, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Okay. Abu Ayyub al-Ansari, beliau mendengar hadis ini langsung daripada Nabi SAW. Cuma oleh kerana masa yang lama dan beliau ada sebahagian beliau ingin mendapatkan kepastian daripada apa yang beliau ingat di usia beliau yang telah tua. Beliau ingat ketika itu ada seorang lagi yang masih hidup yang mendengar hadis itu bersama dengan beliau, iaitu Uqbah bin Amir. Maka Abu Ayyub al-Ansari pun bergegas pergi ke Mesir, di Mesir, daripada Madinah Munawwarah pergi ke Mesir semata-mata untuk memastikan bahawa apa yang beliau hafal daripada Nabi SAW adalah benar. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Ar-Rihlah fi Talabil Hadith, dalam bab zikru man rahala fi hadithin wahid min as-sahabah al-akramin radhiyallahu anhum ajma'in. Bab menyebutkan bahawa sebahagian daripada sahabat yang mengadakan rihlah untuk mendapatkan hadis yang satu dan mendapatkan satu hadis. Okey. Kita baca apa yang kisah yang sempurna yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Qala yuhaddithu Atha ibn Rabah qala, Atha ibn Abi Rabah berkata, kharaja Abu Ayyub ila Uqbah bin Amir wa huwa bi Misra yas'aluhu an hadithin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah keluar Abu Ayyub al-Ansari pergi bertemu dengan Uqbah bin Amir, yang ketika itu Uqbah bin Amir tinggal di Mesir, untuk bertanyakan pada satu hadis yang didengari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadima ata manzila Maslamah bin Makhlad al-Ansari. Tatkala Abu Ayyub al-Ansari sampai di Mesir, beliau pergi ke rumah Maslamah bin Makhlad al-Ansari, iaitu pemimpin Mesir ataupun Amir Mesir ketika itu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub pergi dulu ke rumah gubernur ketika itu, iaitu Maslamah bin Makhlad al-Ansari. Wa huwa amiru Misra fa ukhbira bihi fa'ajil. Dan ketika itu Maslamah bin Makhlad al-Ansari adalah gubernur di negeri Mesir. Fa ukhbira bihi fa'ajil. Kemudian Maslamah diberitahu tentang berita kedatangan Abu Ayyub, maka bergegaslah Maslamah pergi menemui Abu Ayyub al-Ansari. Fa kharaja ilaihi fa'anaqahu. Maka Maslamah bin Makhlad al-Ansari keluar menyambut Abu Ayyub al-Ansari dan memeluknya. Wa qala, dan beliau berkata, ma jaa bika ya Abu Ayyub, apa yang menyebabkan kamu datang ke negeri Mesir wahai Abu Ayyub? Qala,
Abu Ayyub berkata, hadithun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa ahadun sami'ahu ghairi wa ghairu Uqbah fab'ath man yadulluni ala manzilihi. Beliau berkata, kerana suatu hadis yang aku telah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berbaki yang masih hidup yang mendengar bersamaku kecuali aku dan Uqbah bin Amir. Maka utuskan seseorang di kalangan orang kalian, tunjukkan kepadaku rumah di manakah rumah Uqbah bin Amir. Qala faba'atha ma'ahu man yadulluhu ala manzil Uqbah fa ukhbira Uqbah bihi fa'ajil fa kharaja ilaihi fa'anaqahu. Kata Ata, maka Maslamah pun mengutuskan seorang lelaki membawa Abu Ayyub Al-Ansari pergi ke rumah Uqbah. Kemudian diberitakan kepada Uqbah bahawa Abu Ayyub Al-Ansari berada di pintu. Maka bersegeralah Uqbah bin Amir keluar dan memeluk dan bermu'anaqah, iaitu memeluk Abu Ayyub Al-Ansari. Wa qala, dan berkata, ma jaa bika ya Aba Ayyub, apa yang menyebabkan kamu datang jauh ke Mesir ini wahai Abu Ayyub? Faqala hadithun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yabqa ahadun sami'ahu ghairi wa ghairuka fi sitril mu'min, tidak ada seorang pun yang tinggal kecuali aku dan kamu berkaitan dengan hadis sitrul mu'min, hadis menutup aib seorang mukmin. Qala, berkata, berkata Uqbah bin Amir, qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man satara mu'minan fid dunya ala khurbatin satarahu Allah yaumal qiyamah. Berkata Uqbah bin Amir, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib seorang mukmin di atas kesalahan yang dilakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di hari akhirat. Faqala Abu Ayyub, maka Abu Ayyub berkata, sadaqta, betul apa yang kamu sebut seperti apa yang aku hafal. Jadi hafalan beliau betul apa yang beliau hafal. Ini antara contoh kedua. Kisah pertama, Jabir bin Abdullah pergi bertemu dengan Abdullah bin Unais untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi. Beliau telah pun dengar hadis mazalim tersebut daripada orang yang menyampaikan kepada beliau, tapi beliau ingin mendengar langsung daripada orang yang mendengar daripada Nabi SAW secara langsung, itu sahabat. Di sini dalam ilmu hadis dikatakan sebagai talbu ulul isnad, iaitu mencari sanad yang paling tinggi. Jadi kalau kita dengar satu berita daripada seseorang, lebih baik kita ambil berita daripada sumber yang paling dekat dengan sumber daripada apa yang disampaikan. Contohnya, kalau ada orang kata, kita dengar, katalah kita dengar bahawa, kita ambil contoh, saya ambil contoh sudah Abu Talhah contoh. Satu perkataan Abu Talhah disampaikan kepada saya. Okay. Jadi kalau saya selagi Abu Talhah masih ada, perkataan tersebut, nak tahu perkataan tersebut betul atau tidak, lebih baik saya pergi direct jumpa Abu Talhah. Seperti mana sahabat direct jumpa dengan Nabi SAW. Sekiranya setelah ketiadaan sahabat, pada suatu ketika Abu Talhah saya tak jumpa, jadi saya akan cari orang yang dengar langsung daripada Abu Talhah, supaya nak pastikan bahawa apa yang disampaikan itu betul-betul tinggi sanadnya. Sanadnya lebih dekat dengan sumber perkataan yang dinukilkan. Jadi sahabat Nabi Jabir bin Abdullah pergi bertemu dengan Abdullah bin Unais bukan kerana ingin mendengar hadis sahaja. Kerana hadis beliau telah dengar daripada orang lain dan beliau tahu bahawa orang itu thiqah. Tapi beliau ingin mencari sanad yang tinggi. Sebab itu kisah pertama berkaitan dengan bagaimana sahabat mencari sanad yang tinggi, berrehlah, mengadakan rehlah semata-mata untuk mencari sanad yang tinggi, mendengar hadis Nabi SAW. Kisah kedua, kisah Abu Ayyub Al-Ansari, beliau pergi ke Mesir bertemu dengan Uqbah bin Amir semata-mata untuk memastikan, mendapatkan kepastian terhadap hafalan beliau. Kerana
kita kadang-kadang kita dengar satu perkataan, berkemungkinan perkataan kita hafal itu tidak sama seperti dengan sahabat kita. Jadi perlu adanya mudarasah, adanya kita ulang kaji sama-sama, belajar. Dan ini patut dilakukan oleh pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar, kita dengar hadis. Kemudian kalau kita mampu, kita dengar hadis langsung daripada mulut guru, orang yang paling alim ketika zaman tersebut. Kemudian sekiranya hadis tersebut kita dengar daripada guru kita yang ketika itu ada kawan kita bersama-sama, kita peruntukkan masa dan hari untuk mengulang kaji kembali ilmu yang kita pernah belajar daripada guru kita. Dan ini dilakukan oleh sampai sekarang dilakukan. Kami di grup bekas pelajar, di grup alumni kuliah hadis di Madinah Munawwarah, di grup WhatsApp, ada setengah daripada hari kami mengulang kaji kembali sebahagian daripada pelajaran yang kami pernah belajar dalam kelas dahulu. Ulang kaji balik apa yang kita pernah belajar, dan kita adakan proses mudarasah. Dan ini sangat penting. Kadang kita buat, kalau zaman sekarang ni kita buat study group lah, kalau di peringkat sekolah. Tapi ini cerita ni kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengulang kaji balik hadis yang beliau dengar dari Nabi setelah usia beliau tua, ketika selepas kewafatan Nabi SAW. Ini kisah kedua, kisah Abu Ayyub Al-Ansari mengadakan rihlah pergi bertemu dengan Jabir, bertemu dengan Uqbah bin Amir. Kita sambung. Ada lagi sambungan. Qala sadaq, kata betul. Kata Abu Ayyub, ya, apa yang kamu hafal itu sama seperti apa yang aku hafal. Thumman sarafa Abu Ayyub ila rahilatihi farakibaha raji'an ila al-Madinah. Kemudian selepas itu beliau langsung bergegas pergi ke kenderaan beliau, iaitu naik unta, farakibaha, maka beliau pun menaiki untanya, raji'an ila al-Madinah, langsung beliau kembali ke Madinah Munawwarah. Jadi semata-mata beliau ke Mesir untuk memastikan, untuk mendapatkan kepastian terhadap hafalan beliau terhadap hadis tersebut. Fama adrakathu jaizatu Maslamah bin Makhlad illa bi'arishi Misra. Maka Abu Ayyub Al-Ansari tidak sempat menerima hadiah yang diberikan oleh Maslamah bin Makhlad, kecuali di Arish di Mesir. Arish satu tempat di Mesir, iaitu di kawasan salah satu pantai di Mesir, iaitu tempat zaman dulu situ ada port untuk kapal-kapal yang datang daripada Madinah, daripada Jeddah, daripada Mekah atau daripada Jeddah, hantar sampai ke di Arish. Daripada Arish mereka akan naik unta ke negeri-negeri yang mereka kehendaki. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari terus meninggalkan rumah Uqbah bin Amir setelah beliau mendengar hadis itu daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, sehingga beliau tidak sempat menerima hadiah Maslamah bin Makhlad. Sebab Maslamah bin Makhlad setelah dengar Abu Ayyub datang, beliau menyediakan hadiah untuk Abu Ayyub Al-Ansari, dan Abu Ayyub hanya menerima hadiah tersebut setelah diutuskan seorang lelaki untuk mengejar beliau dan bertemu di Mina ataupun di pelabuhan Arish di Mesir. Ini kisah kedua. Kisah kedua bagaimana rihlah berlaku antara sahabat selepas kewafatan Nabi SAW. Kisah ketiga ataupun contoh ketiga yang disebut oleh Syekh Hafizahullah, wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa beliau kata? Wallahi alladhi la ilaha illahu law a'lamu ahadan a'lamu bi kitabillahi minni la rahaltu ilaihi, muttafaqun alaih. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini merupakan hadis mauquf, iaitu kata-kata sahabat, cuma diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, dan ini hadis muttafaqun alaih, kerana sebelum datangnya hadis mauquf ini ada hadis yang marfu' daripada Nabi SAW sebelumnya. Ada berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Sebab itulah kalau kita tengok pada riwayat
yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, beliau Imam Bukhari meriwayatkan bahawa qala Abdullah radhiyallahu anhu, wallahi alladzi la ilaha ghairuhu ma unzilat suratun fi kitabillahi illa ana a'lamu aina unzilat wa la unzilat ayatun min kitabillahi illa ana a'lamu fima unzilat walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillahi tuballighuhu al-ibilu la rakabtu ilaih. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah yang mana tiada Tuhan yang layak disembah melainkannya, tidak ada satu surah pun daripada surah Al-Quranul Karim yang diturunkan kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan, dan tidak ada satu ayat pun yang diturunkan dalam Al-Quranul Karim kecuali aku mengetahui tentang kenapa ianya diturunkan. Sekiranya aku mengetahui bahawa ada seorang lelaki yang lebih memahami kitabullah dan mengetahui ilmu berkaitan kitabullah lebih daripada aku, pasti aku akan menaiki unta kepadanya selagi tempat itu berjaya dicapai oleh unta. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam athar daripada Abdullah bin Mas'ud, dan hadis mauquf ini, Abdullah Mas'ud berkata bahawa semua surah Al-Quran Al-Karim beliau tahu di manakah ia diturunkan dan kepada siapa ia diturunkan dan apakah konteks sebab nuzul ayat tersebut diturunkan. Dan beliau berkata kalau ada orang yang lebih alim daripada beliau akan pergi. Hadis ini disebutkan oleh ulama dalam kebanyakan ulama bagi contoh hadis ini berkaitan dengan bab harus menyebutkan kelebihan yang ada pada diri sendiri sekiranya ada keperluan. Jawazu zikrul fadilah li nafsihi biqadril hajah. Harus untuk menyebut sebahagian kelebihan yang kita miliki, yang dimiliki oleh diri sendiri kepada orang lain dengan kadar keperluan. Kalau ada hajat, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk mengaibkan orang lain atau untuk merasa takjub dengan diri sendiri. Kadang-kadang setengah daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Contoh, tuan-tuan mengetahui satu hadis, hafal satu hadis, dan tuan-tuan mahir dalam satu bidang ilmu. Kemudian ada orang yang ingin pergi mencari ilmu untuk mengetahui apa yang tuan-tuan dah tahu. Jadi kadar hajat tuan-tuan perlu beritahu bahawa tak perlu pergi jauh sebab perkara itu juga saya tahu. Saya telah mempelajarinya. Contoh dalam ilmu tajwid, contoh. Tuan-tuan mahir dalam ilmu tajwid. Memang belajar ilmu tajwid dengan mendapat jumlah yang banyak ataupun mendapat ilmu yang menjadi mahir dalam ilmu tajwid. Kemudian kawan kita berkata, saya nak cari seorang guru tajwid, saya nak pergi ke Perak nak belajar ilmu tajwid daripada guru sekian dan sekian. Dan tuan-tuan yang mempunyai ilmu tajwid, yang mendengar perkataan kawan tadi, tuan-tuan kata tak perlulah pergi sampai ke Perak, sebab ilmu tajwid yang tuan-tuan nak cari, tajuk yang tuan-tuan tanya, saya telah mempelajarinya, saya telah menghafalnya daripada guru sekian dan sekian, dan mungkin kita boleh sebutkan sanad yang saya ada itu lebih tinggi daripada sanad daripada guru fulan dan fulan, sebab saya dengar langsung daripada guru yang musnid, yang paling tua di dunia, yang berada di negeri sekian dan sekian. Menyebutkan kebaikan diri sendiri atau kelebihan yang ada pada diri kita untuk kadar hajat, bukan untuk berbangga-bangga, adalah dibenarkan dalam syarak. Namun perkara itu dilakukan dengan kadar hajat, bukan dengan tak habis-habis. Ada orang sentiasa menyebut kelebihan dan kebaikan dirinya, atau menyebutkan apa nikmat-nikmat, kelebihan yang Allah beri pada dia, ketika itu seolah-olah dia sentiasa berbangga. Tapi di sini Abdullah bin Mas'ud menyebutkan tentang kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quranul Karim, dan beliau merasakan bahawa yang masih hidup di atas dunia ketika itu di kalangan manusia, sebab beliau ketika itu seorang sahabat yang tinggal, sahabat tidak ramai,
dan beliau tahu bahawa yang tinggal di kalangan sahabat yang paling alim mengetahui tentang kitabullah adalah Abdullah bin Mas'ud, dan beliau berkata benar. Dan siapa pun tahu bahawa Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling alim terhadap kitabullah ketika zaman tersebut. Jadi hadis ini, apa yang kita fokuskan, beliau berkata, kalau aku tahu ada orang lebih alim, pasti aku akan menaiki unta pergi kepadanya selagi tempat itu dapat dicapai oleh unta, selagi unta jalan sampai kepadanya. Dan 3 contoh ini daripada sahabat, contoh rihlah yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah kepada Abdullah bin Unais, ini kisah praktikal. Dan Abu Ayyub Al-Ansari kepada Uqbah bin Amir, kisah praktikal. Dan athar berkaitan dengan perkataan yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkaitan dengan semangat beliau ataupun apa yang beliau rasakan, bahawa kalau ada orang yang mengetahui ilmu, beliau akan pergi mencari ilmu tersebut walaupun jaraknya yang sangat jauh, selagi unta dapat capai. Okey, ini kisah-kisah yang Syekh Hafizahullah sebutkan berkaitan dengan rihlah tuntut ilmu di kalangan sahabat selepas kewafatan Nabi SAW. Kemudian Syekh berpindah kepada zaman tabi'in. Wa fi ahdi tabi'in, dan pada zaman tabi'in, tawassa'atir rihlah lintishari ashabin Nabi SAW fil aqtar. Pada zaman tabi'in, rihlah menuntut hadis itu menjadi luas. Sebab kisah sahabat tadi mungkin terhad, ramai sahabat yang bermusafir untuk mencari ilmu, tapi jumlah bilangan terhad dapat diketahui kerana ketika itu hajat untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu itu tidak seperti hajat yang diperlukan pada zaman tabi'in. Zaman sahabat mereka pergi tuntut untuk cari sanad yang tinggi, untuk memastikan bahawa apa yang mereka dengar itu betul, atau memastikan hafalan yang mereka dengar itu tepat seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Pada zaman tabi'in, hajat kepada penuntut ilmu untuk mengadakan rihlah itu lebih lagi. Lepas tu kata Syekh, beliau nukilkan di sini tiga qaul, 3 perkataan dari kalangan tabi'in. Pertama, qala Sa'id bin Musayyib, muka surat 156. Muka surat 156. Qala Sa'id bin al-Musayyib, berkata al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib. Imam Sa'id ibn Musayyib adalah imam tabi'in. Dikatakan bahawa Sayyidut Tabi'in di Madinah Munawwarah. Malah Sayyidut Tabi'in secara mutlak, antara tabi'in yang paling agung. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawa yang paling terbaik, tabi'in terbaik adalah Sa'id bin Musayyib. Selain daripada ada pandangan-pandangan yang lain yang pernah kita sebutkan sebelum ini. Al-Imam Sa'id bin Musayyib adalah salah seorang daripada fuqaha us-sab'ah. Bagi siapa yang belajar hadis, yang belajar sejarah wujudnya mazhab-mazhab dalam Islam, sudah pasti mengenali ulama 7, ulama us-sab'ah fil Madinah. Jadi tuan-tuan, kalau orang sebut ulama as-sab'ah di Madinah Munawwarah, kita perlu tahu di Madinah Munawwarah ada 7 orang ulama. Ulama ramai, sangat ramai di Madinah Munawwarah ketika itu. Namun ada 7 orang yang dikatakan bahawa tokoh ulama besar, yang mana tiap-tiap seorang daripada mereka memiliki pelajar yang ramai dan memiliki halaqah ilmu yang tersendiri, yang dikatakan yang diistilahkan sebagai ulama as-sab'ah. Yang paling utama adalah Sa'id ibn Musayyib, Al-Imam Sa'id ibn Musayyib. Yang kedua Al-Imam Sulaiman bin Yasar, di kalangan fuqaha sab'ah di Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga ialah Al-Imam Kharijah bin Zaid bin Thabit. Imam Kharijah bin Zaid bin Thabit. Semua ni anak-anak sahabat. Semua ni anak di kalangan kebanyakan mereka, bukan semuanya, di kalangan anak-anak sahabat Nabi SAW. Yang keempat adalah Ubaidillah bin Utbah. Ubaidillah bin Utbah. Yang kelima Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucu Sayyidina Abu Bakar. Yang keenam Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Zubair. Kalau siapa pergi Madinah, masih ada sekarang tinggalan istana Urwah bin Zubair di Madinah Munawwarah.
Dan yang ketujuh adalah Salim bin Abdullah bin Umar, cucu kepada Umar bin Khattab, anak kepada Abdullah bin Umar. Jadi Salim bin Abdullah atau Abu Bakar bin Abdurrahman, atau Abu Bakar bin Abdurrahman, atau Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ini adalah ulama tujuh dari Madinah Munawwarah. Daripada ilmu mereka lah tersebarnya hadis-hadis Nabi SAW. Daripada ilmu mereka lah tersebarnya fiqh, mazhab Ahlul Madinah. Sebab tu Imam Malik rahimahullah, sekiranya tujuh orang ulama tujuh ini bersepakat pada suatu masalah, pandangan ulama tujuh di kalangan tabi'in ini dianggap sebagai dalil dalam mazhab Imam Malik rahimahullah. Amal Ahlul Madinah yang dinamakan sebagai amal Ahlul Madinah, suatu amalan yang diguna pakai oleh ulama-ulama Ahlul Madinah secara umumnya, khususnya tujuh orang ulama fuqaha sab'ah. Okey. Sa'id bin Musayyib berkata, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, in kuntu la asirul layali wal ayami fi talabil hadithil wahid. Sesungguhnya aku berjalan, sesungguhnya aku pasti akan berjalan malam-malam dan hari-hari, pada hari dan malam, untuk mencari satu hadis Nabi SAW. Dan saya ulang balik, wa in kuntu la asirul layl, dan sesungguhnya dahulu benar-benar aku mengadakan perjalanan. Ada permintaan Ustaz ulang balik nombor 5. Nombor 5 saya pun tak ingat nombor 5, saya tak ikut turutan. Yang penting Sa'id bin Musayyib yang pertama, ulama Madinah. Yang kedua Sulaiman bin Yasar. Ketiga Kharijah bin Zaid bin Thabit. Yang keempat Ubaidillah bin Utbah. Yang kelima Al-Qasim, mungkin kelima Al-Qasim mungkin. 5 Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Ya, anak kepada Muhammad bin Abu Bakar, cucu pada Abu Bakar. Al-Qasim bin Muhammad. Dan yang keenam Urwah bin Az-Zubair, dan yang ketujuh ialah Salim bin Abdullah atau Abu Bakar bin Abdurrahman, atau yang ketujuh ni ulama khilaf. Sebahagian ulama mengatakan bahawa yang ketujuh itu adalah Salim bin Abdullah, sebahagian berkata Abu Bakar bin Abdurrahman, dan sebahagian berpandangan bahawa yang ketujuh adalah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ini ulama tujuh di Madinah Munawwarah. Okey. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, sesungguhnya dahulu untuk mendapatkan satu hadis aku berjalan siang dan malam, beberapa hari, beberapa malam dan beberapa hari, semata-mata untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW. Ini Sa'id bin Musayyib menceritakan tentang kisah beliau. Beliau untuk mendapatkan satu hadis, beliau terpaksa berjalan siang dan malam, beberapa hari dan beberapa malam untuk mendapatkan hadis Nabi SAW. Okey. Yang kedua, asar yang kedua, waqala Abul Aliyah, kata Syekh, telah berkata Abul Aliyah Rafi' bin Mihran Ar-Riyahi Al-Basri. Rafi' bin Mihran Abul Aliyah, beliau lahir pada zaman Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, beliau seorang pemuda, seorang pemuda yang tinggal di Basrah, sama-sama Zarah Farah, Puan Zarah Farah, sama-sama. Okey. Abul Aliyah, beliau adalah seorang tabi'in, lahir pada zaman Nabi SAW. Dan ketika Nabi wafat, beliau ada seorang pemuda, seorang remaja yang sempat besar. Namun beliau hanya masuk Islam selepas kewafatan Nabi SAW. Ketika zaman masuk Islam ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau masuk Islam ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abul Aliyah antara
malah disebutkan oleh ulama ialah qurra terbaik selepas sahabat Nabi SAW, atau orang yang kalau dari ilmu Quran, orang yang paling banyak ilmu Quran selepas sahabat Nabi SAW, orang yang paling alim dalam qiraat selepas sahabat Nabi SAW. Di kalangan tabi'in, orang yang paling alim dalam Quranul Karim adalah Abu Aliyah. Sebab tu kata al-mu'arrikhun, ahli-ahli sejarah mengatakan bahawa laisa ahadun ba'da sahabah a'lam bil Quran min Abil Aliyah wa yalihi Sa'id bin Jubair. Tidak ada seorang pun yang lebih alim berkaitan Quran daripada Abu Aliyah, kemudian baru Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair hebat, ulama Basrah yang hebat, namun lebih hebat daripada Sa'id bin Jubair kata ahli sejarah adalah Abu Aliyah. Jadi Abu Aliyah yang kita masukkan sini zaman tabi'in adalah antara sayyidut tabi'in, antara tabi'in yang paling utama dan orang yang paling agung di kalangan tabi'in. Dan beliau adalah anak murid kepada ramai sahabat kerana usia beliau yang sebaya dengan ramai sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan beliau juga antara orang yang 3 kali, beliau pernah 3 kali baca Quran khatam di depan Sayyidina Umar Al-Khattab. Belajar Quran direct daripada sahabat, dan beliau antara anak murid kanan kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi SAW. Jadi Abu Aliyah, Abu Aliyah ni ada kisah, banyak kisah menarik Abu Aliyah. Kalau kita nak Abu Aliyah hafizahullah rahimahullah, Abu Aliyah pada satu ketika beliau di ahli Basrah, dan Abdullah bin Abbas, ketika zaman Abdullah bin Abbas pernah dilantik pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi gubernur di Basrah. Jadi ketika di Basrah, Abdullah bin Abbas jadi gubernur. Dan di sana ada sahabat-sahabat yang lain, ada sebahagian sahabat, dan ada sebahagian daripada anak-anak sahabat di kalangan keturunan Quraisy. Namun Abdullah bin Abbas pada satu ketika naik berada di tempat duduk beliau panggil Abu Aliyah untuk duduk di sebelah beliau. Mana kalau di tempat khas untuk gubernur, Abu Aliyah berada di sebelah beliau, duduk di atas kursi amir. Dan sebahagian daripada orang-orang Quraisy, sebab Abu Aliyah ni beliau seorang hamba. Beliau adalah seorang hamba yang dimerdekakan, dipanggil sebagai maula. Beliau adalah maula, seorang maula. Sedangkan ramai orang yang keturunannya lebih baik, yang keturunan bangsawan lah, sebenarnya keturunan seperti Quraisy, ramai orang-orang Quraisy, dan mereka di kalangan orang-orang yang hebat, orang-orang ternama bersama Abdullah bin Abbas. Namun tatkala Abdullah bin Abbas pergi menjadi gubernur di Basrah, Abdullah bin Abbas panggil Abu Aliyah duduk di sebelah beliau, dan peristiwa ini berlaku bukan sekali, sering Abdullah bin Abbas minta supaya yang tinggal di sebelah beliau adalah Abu Aliyah. Kemudian bila perkara ini buat pada satu hari, Abdullah bin Abbas bawa beliau, maka mata orang Quraisy yang kat bawah mula kenyekkan mata supaya jangan duduk ke atas. Jangan duduk ke atas, itu tempat gubernur, tempat yang besar. Kamu adalah orang biasa, kamu manusia biasa, kamu adalah seorang maula. Tidak bererti Quraisy memperkecilkan Abu Aliyah. Di kalangan orang Quraisy yang ada di situ merasakan bahawa tempat itu khusus untuk gubernur dan tempat yang tinggi. Jadi Abu Aliyah sepatutnya tinggal di bawah, duduk kat bawah. Tapi Abdullah bin Abbas panggil Abu Aliyah duduk di sebelah. Kemudian bila Abdullah bin Abbas menyedari perbuatan sebahagian daripada yang duduk minta supaya Abu Aliyah turun duduk kat bawah, ataupun mengisyaratkan, merasakan bahawa ada yang tidak selesa dengan keadaan begitu, maka berkata Abdullah bin Abbas, hakadha al-ilmu yazidu syarifu syarafa wa yarfa'u al-wadhi'u wa yujlisu al-muluku 'ala al-asirrah. Kata Abdullah bin Abbas, hakadha al-ilm, itu beginilah dia ilmu. Ilmu menyebabkan yazidu syarifu syarafa, ilmu menyebabkan orang yang mulia menjadi lebih mulia. Wa yarfa'u al-wadhi', ilmu menyebabkan orang yang level dipandang rendah menjadi tinggi. Berapa ramai orang yang kita nampak di kalangan orang yang kalau dia tidak mempunyai ilmu tidak dipandang oleh masyarakat. Ada orang yang buta, ada orang yang dari segi matanya jadi buta,
Mana ada orang yang buta, ada orang yang kulitnya tidak berapa elok, ada penyakit-penyakit tertentu. Malah ada di kalangan orang tertentu yang ada penyakit kusta pada dirinya, ada orang yang wajahnya tidak dipandang, ada orang yang kulitnya gelap, macam-macam. Dan kalau kita lihat secara umum wajah dan juga penampilannya, akan dilihat bahawa orang yang levelnya tidak tinggi, rendah dalam pandangan manusia sekelip mata. Namun oleh kerana orang tersebut memiliki ilmu, kita dapati ramai di kalangan ulama-ulama yang diagungkan dalam dunia ini, ramai di kalangan orang-orang alim, sejak daripada zaman sahabat Nabi SAW, sejak pada zaman tabi'in, ramai di kalangan tokoh-tokoh besar, terdiri di kalangan maula, bekas-bekas, terdiri daripada hamba-hamba, orang-orang yang pernah menjadi hamba, terdiri di kalangan hamba-hamba yang hitam, terdiri di kalangan sebahagiannya di kalangan orang-orang buta, sebahagian daripada mereka ada orang-orang yang cacat, dan sebagainya. Mereka diangkat kerana ilmu. Sebab itu kata Abdullah bin Abbas ketika beliau meletakkan Abul Aliyah di sebelah beliau kata hakadha al-ilmu, beginilah dia ilmu. Inilah dia ilmu, yazidu syarifu syarafa. Ilmu akan menyebabkan orang yang mulia menjadi lebih mulia. Jadi kalau ada di kalangan manusia yang kaya ada ilmu, maka ilmu dia menyebabkan dia menjadi lebih mulia. Ada orang yang mempunyai ketampanan, punya ilmu menyebabkan dia menjadi lebih mulia. Dan wa yarfa'ul wadi', ilmu juga mengangkat orang-orang yang dipandang rendah. Dari segi keadaan tertentu dilihat seperti rendah, namun Allah akan mengangkat darajat dia kerana ilmu. Ramai di kalangan orang-orang yang disifatkan sebagai cacat, namun mereka dianggap alim, mereka diagungkan dan dibesarkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kedudukan ilmu. Dan ini kisah Abul Aliyah, dan banyak lagi kisah Abul Aliyah. Kisah yang berkaitan Abu Aliyah antara ulama tabi'in atau di kalangan sayyidut tabi'in. Kalangan siyarut tabi'in. Kata Abul Aliyah, in kunna nasma'u riwayah bil Basrah an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam narda hatta rakibna ila al-Madinah fasami'naha min afwahihim. Sesungguhnya kami dahulu, kalau kami dengar satu riwayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Basrah, daripada seorang sahabat di Madinah Munawwarah, kami takkan kekal di tempat kami takkan redha sehingga kami mengambil hatta rakibna ila Madinah, sehingga kami mengadakan perjalanan ke Madinah, fasami'naha min afwahihim, maka kami akan mendengar hadis tersebut langsung daripada mulut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikata Abul Aliyah, kami di Basrah kalau dengar satu hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat dan sahabat tersebut tinggal di Madinah Munawwarah, kami takkan tinggal diam di Basrah. Kami tetap kami akan pergi cari kenderaan pergi ke Madinah Munawwarah dengan mengadakan perjalanan dari Basrah sampai ke Madinah untuk mendengar hadis tersebut langsung daripada mulut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga antara salah satu pada contoh tujuan rihlah adalah untuk mencari sanad yang tinggi. Dan ini semua pada zaman kepentingan sanad, Yang ketiga, asar yang ketiga disebut oleh Syekh Hafizahullah, wa haddatsa Asy-Sya'bi Shalih bin Hayyan bi haditsin. Asy-Sya'bi rahimahullah juga ada berkaitan dengan asjadut tabi'in yang agung, ulama besar tabi'in. Beliau pada suatu hari membacakan hadis kepada Shalih bin Hayyan, anak murid beliau Shalih bin Hayyan. Pada suatu ketika Asy-Sya'bi membacakan atau menyampaikan satu hadis kepada Shalih bin Hayyan, thumma qala lahu, kemudian beliau berkata, a'tainakaha bighairi syai'in qad kana yurkabu fima dunaha ila al-Madinah. Kami berikan ilmu kepada kamu, kami itu maksudnya aku memberikan ilmu ini kepada kamu tanpa sebarang bayaran. Iaitu tanpa sebarang bagi free, tanpa sebarang susah payah. Kamu datang dengar hadis dapat free.
wa qad kana yurkabu fima dunaha ila al-Madinah. Zaman dahulu kami nak dapatkan hadis ini, kami terpaksa mengadakan perjalanan ke Madinah Munawwarah. Syabi daripada di Kufah. Kami terpaksa daripada Kufah pergi ke Madinah Munawwarah semata-mata untuk dapatkan hadis ini. Sekarang kami berikan kepada kamu saja percuma. Bukan maksud beliau berkira, tapi beliau nak ceritakan bahawa ilmu yang beliau dapat ini adalah ilmu yang mahal. Betul zaman sekarang, tuan-tuan sendiri pun sekarang dan saya, kita semualah zaman sekarang, pada zaman sekarang, satu-satu hadis kita hanya dapat dengan mudah dengan kita hanya teks. Kita hanya type dalam di Google, hanya type dalam Maktabah Syamilah, hanya type di dalam mana-mana library, type di handset, kita dapat ilmu. Namun ilmu yang kita dapati tersebut, ketahuilah pada zaman dahulu orang terpaksa, zaman dahulu terpaksa mengadakan perjalanan berbulan-bulan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Oleh itu mereka sangat menghargai ilmu. Mereka sangat menghargai ilmu, sangat menghargai majlis ilmu, sangat menghargai ahli ilmu. Betul, kita dapati bahawa orang zaman dulu sangat memuliakan guru. Mereka sangat muliakan guru, sangat hormat kepada orang yang menyampaikan ilmu, sebab mereka sedar bahawa tidak mudah untuk mendapatkan ilmu. Zaman sekarang, oleh kerana ilmu hanya didapati melalui Google, hanya dengan type, maka kita dapati bahawa ada orang berani untuk mengeluarkan pelbagai pandangan, pelbagai fatwa, pelbagai pendapat. Kadang-kadang pandangan dia cukup sebenarnya kalau ada orang ahli ilmu berbicara tentangnya. Kalau satu masalah seorang ulama besar dah bicarakan, dah ceritakan, kita sebagai orang awam cukup untuk kongsikan, sampaikan. Dan kalau satu pandangan telah dikeluarkan, badan-badan fatwa telah mengeluarkan satu pandangan, dan pandangan itu memang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan dah ada ulama-ulama besar membicarakan soal tersebut, kita cukup untuk sampaikan apa yang telah diputuskan. Ada orang ni tak cukup begini. Dia merasakan bahawa tiap-tiap masalah, tiap-tiap isu, tiap-tiap perkara yang dibincangkan dalam masyarakat, mesti dia menulis atas nama dirinya sendiri, atas nama dirinya, kenyataan dirinya sendiri. Kadang-kadang ada orang bersifat begini, ada sifat suka menonjolkan diri. Dan perkara ini wujud sebab apa? Sebab ilmu dapat dengan mudah. Cuma kita akan tahu, bagi orang yang berilmu akan dapat membezakan antara orang yang ahli ilmu, yang ilmunya memahami suatu perkara dengan mendalam, dengan orang yang mendapatkan ilmu dengan cara yang mudah. Kebiasaannya, orang-orang yang mendapat ilmu dengan cara mudah dikenali dengan tidak mempunyai manhaj yang jelas. Arti manhaj sini bukanlah manhaj, saya nak cerita tentang manhaj persoalan yang dibincangkan menjadi isu. Manhaj artinya, kita bila orang ahli ilmu, mereka tidak mengeluarkan satu perkataan kecuali dengan satu manhaj yang jelas. Contohnya, ketika mereka berbicara tentang suatu hukum, mereka bincang satu hukum mereka itu bersifat stabil. Daripada awal mereka berbicara sampai pada akhir, hukum mereka adalah satu arah, tidak bercanggah antara satu sama lain. Namun kalau kita cek balik pada status daripada perkataan orang awam yang sentiasa mengeluarkan pandangan, kalau kita scroll balik, kalau kita dalam Facebook contohnya, scroll balik pandangan orang tertentu, kita akan dapati bahawa pandangan dia pada hari ini bertentangan dengan pandangan dia pada minggu lepas. Kadang-kadang statusnya pada hari bertentangan dengan statusnya pada 2 bulan yang lalu. Pada bulan yang lepas begini, pada bulan sekian begini, akan berubah dari semasa ke semasa. Sebab apa? Sebab dia tidak mempunyai pendirian, tidak ada punya manhaj yang jelas dalam satu masalah. Menyebabkan kita dapati bahawa banyak satu masalah berlaku, bila berlaku satu masalah, satu nazilah, satu masalah berlaku masyarakat, macam masing-masing keluarkan pandangan, masing-masing bersegera buat status, menyebabkan orang yang awam
akhirnya mencari ilmu, menerima ilmu daripada orang awam. Orang awam memandang tinggi kepada orang awam yang lain. Kenapa? Sebab orang awam yang lain telah lebih awal search dalam Google sebelum kawannya. Sebab tu dalam tuntut ilmu sangat penting. Hatta dalam kitab ini Syekh akan bincangkan tentang antara adab rihlah ialah mengenali guru, mengenali ahli ilmu. Kita tidak mengatakan bahawa orang awam tidak boleh mengeluarkan pandangan. Namun saya ingin tegaskan bahawa cukup dalam masalah-masalah yang besar, masalah-masalah tertentu, cukuplah ulama-ulama besar yang bersuara. Terutamanya masalah yang berlakunya khilaf. Kalau masalah-masalah berkaitan dengan syekh, berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan urusan-urusan agama yang disepakati, keluarkanlah, sebarkanlah ilmu. Kerana masalah sebab tidak masalah. Tapi kalau ada masalah yang melibatkan khilaf yang besar, yang melibatkan sepatutnya yang bercakap adalah seorang tokoh, seorang yang mahir, seorang yang ahli dalam bidang, biarlah ahli yang berbicara. Biarlah ahli yang berbicara, dan kita cukup untuk kita komen, minta pandangan, dan sekiranya setelah mendapat kepastian pada apa yang dibincangkan oleh kalangan ahli berbincang sama mereka, kita kongsikan ilmu mereka. Kalau ini yang kita amalkan, insya-Allah isu tidak menjadi lebih besar. Kadang-kadang banyak isu masalah berlaku di kalangan orang awam, berpunca daripada orang awam mengeluarkan pandangan dan mereka meminta pandangan antara satu sama lain, dan menyebabkan satu masalah yang sepatutnya boleh selesai dengan hanya satu dalam satu sesi, menyebabkan jadi isu yang besar, dan kadang-kadang menyebabkan perbalahan dalam komen dan sebagainya. Puncanya kerana orang awam, orang-orang kerana mudahnya orang awam untuk capai pada ilmu. Dan mudahnya kita dapat ilmu satu perkara yang baik. Namun kadang-kadang menipu. Keadaan itu menipu. Keadaan mudahnya kita dapat ilmu, kadang-kadang kita perkara itu menipu diri kita sendiri. Kita merasakan bahawa kita sudah alim. Dan saya sendiri share person, bukan pada orang lain. Saya tak cerita, tak mengatakan orang lain. Saya sendiri kadang-kadang ada perasaan setengah pada masalah, kita boleh cek, kita boleh faham sendiri. Tak perlu buka pandangan ulama dahulu. Ini satu hadis ini jelas difahami, kita rasa jelas difahami, kita faham bahasa Arab, kita belajar ilmu usul fiqh, kita belajar ini dan itu. Cukup kita, tak perlu rujuk syuruh, tak perlu rujuk kepada kitab-kitab syarah. Dan inilah dia satu perkara yang bahaya. Kita rasa kita tahu. Jadi sepatutnya satu hadis yang kita faham, jumpa satu hadis, kita faham satu hadis. Walaupun hadis itu kita dah faham, ketika kita ingin mengajarkan, ketika kita ingin memahami, perlu kita rujuk kembali kepada syarah-syarah ulama terdahulu. Kerana pandangan mereka adalah ahlinya. Ilmu yang kita dapat, apa yang kita faham, sudah pasti telah disebutkan oleh mereka. Sudah pasti kefahaman yang ada pada kita telah pun dibincangkan oleh mereka, dan di samping itu banyak lagi faedah-faedah yang kita akan dapati daripada kitab-kitab mereka. Sebab itu hadis-hadis yang mudah bila disyarahkan oleh orang alim, orang yang berilmu, kita akan jumpa banyak ilmu daripada syarahan hadis yang kita rasa kita dah tahu. Sebab itu dalam bab ilmu, dalam bab kata Sya'bi ketika beliau menyampaikan hadis kepada Salih bin Hayyan, beliau kata, kami berikan pada kamu hadis ini percuma. Pada zaman dulu kami menghabiskan perjalanan, pada zaman dulu ilmu yang kamu dapat, kami terpaksa berjalan daripada Kufah ini sampai ke Madinah Munawwarah untuk dapatkan hadis tersebut. Dan hadis yang disebutkan oleh hadis yang disampaikan oleh Sya'bi kepada Salih bin Hayyan adalah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW tentang Nabi sebut salasatun lahum ajran. 3 orang lelaki yang mempunyai, yang akan mendapat dua pahala. Nabi sebut ada 3 lelaki yang mendapat 2 pahala. Pertama, rajulun min ahli kitab, lelaki di kalangan ahli kitab, amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan ahli kitab yang beriman dengan Nabi Isa alaihi salam atau dengan Nabi Musa alaihi salam, dengan agama yang asal,
Kemudian selepas diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad diutuskan, mereka beriman dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, dengan syariat yang asal, mereka selamat. Selepas Nabi diutuskan, mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dapat dua pahala. Dan Nabi berkata lagi, wal abdul mamluk idza adda haqqallahi ta'ala wa haqqa mawalih. Dan seorang hamba yang dimiliki, yang telah menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Ketika seorang hamba taat kepada tuannya, dia telah menunaikan hak tuannya dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hamba dimiliki perlu taat kepada tuannya. Dan Nabi berkata, wa rajulun kanat 'indahu amah fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. Dan seorang lelaki yang memiliki seorang hamba perempuan, maka dia telah mengajarkan adab kepada hamba perempuan tersebut, sehingga perempuan tadi memiliki adab yang baik, dan dia mengajarkan ilmu kepada wanita tersebut, sehingga wanita tersebut mempunyai ilmu dengannya yang cukup. Kemudian dia merdekakan hamba perempuan tersebut, akhirnya dia mengahwini perempuan yang bekas hambanya itu, maka dia dapat dua pahala. Pahala berbuat baik dengan hamba, dan pahala memuliakan wanita tersebut. Pahala berbuat baik dengan berikan tarbiyah kepada wanita, pada hamba tersebut, dan pahala mengangkat darajat hamba tersebut menjadi isteri. Dan ini banyak berlaku di kalangan kisah-kisah sahabat tabi'in, ramai di kalangan mereka yang ketika mereka memiliki hamba wanita, mereka mendidik mereka dengan baik, dan akhirnya wanita ini dimerdekakan, dan mereka mengangkat darajat wanita ini sebagai seorang perempuan merdeka, isteri kepada mereka. Dan dalam bab ini saya ada satu teka-teki yang saya pernah satu jenis teka-teki berkaitan dengan masalah. Oleh kerana banyak berlaku zaman dulu, ada satu teka-teki yang saya pernah teka dalam bagi siapa yang berkawan dengan saya di Facebook lama, saya pernah teka-teki satu keadaan, teka-teki fiqh. Satu keadaan seorang anak yang sah, seorang anak yang syar'i. Teka-tekinya berbunyi begini. Seorang anak syar'i, iaitu anak ikut hukum syarak, anak betul-betul anak. Seorang anak syar'i menghadiri majlis perkahwinan ibu dan bapanya sebagai saksi. Macam mana boleh berlaku? Seorang anak syar'i, anak yang betul-betul anak, seorang anak daripada keturunan seorang anak syar'i, hadir dalam majlis pernikahan ibu dan bapanya kandung, ibu bapa kandungnya pada majlis perkahwinan itu sebagai saksi. Ini teka-teki ulama fiqh sering mereka sebut dalam kitab fiqh. Berlaku satu keadaan seorang anak hadir dalam majlis perkahwinan mak dan ayah kandungnya, perkahwinan mak dan ayah kandungnya, dia hadir, anak dia bukan anak zina, anak syar'i, anak yang sah taraf nikah, hadir dalam majlis akad ibu dan bapanya di hari perkahwinan yang pertama, bukan bercerai, pada hari perkahwinan yang pertama, dengan dan menjadi saksi dalam majlis tersebut. Bagaimana boleh berlaku? Kisahnya ialah seorang lelaki, keadaan seorang lelaki telah memiliki hamba, dan dia telah bergaul dengan hambanya, mendapat seorang anak yang syar'i. Kemudian akhirnya hamba tadi dimerdekakan, kemudian dikahwininya setelah anak tadi dewasa, jadi anak tadi hadir dalam majlis ibu bapanya. Dan perkara ini berlaku kerana Nabi SAW menyebutkan bahawa antara orang yang mendapat pahala, dua pahala, ialah orang yang mendidik hambanya, kemudian merdekakan dan mengahwini hamba bekas hambanya, dan mengangkat darajat wanita tersebut menjadi seorang isteri yang sah, seorang isteri isterinya. Okey, kemudian saya minta izin masa tuan-tuan, insya-Allah lagi 10 minit untuk kita habiskan muka surat ni, muka surat 157. Thumma tuwsi'a fi ar-rihlati ila ba'da dhalik. Ada soalan, saya jawab terus. Boleh tahu tak Ustaz guna kitab mana ya? Kitab yang kita guna ialah Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Omar bin Muslih Al-Husaini. Ada nota disediakan di komen. Tuan-tuan nak tengok bentuk kitab, ni kitab dia. Kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah.
Cuma kalau di kamera nampak terbalik. Nampak terbalik. Tuan-tuan boleh cari kitab Makanan Sunnah An-Nabawiyah. Dan ada pelbagai jenis cetakan. Dan cetakan saya adalah cetakan Universiti Islam Madinah Munawwarah sendiri. Okay. Seterusnya kata Syekh, ثم توسع في الرحلة بعد ذلك حتى أصبحت من منهج المحدثين في التحصيل وطلب العلم. Kemudian rihlah menuntut ilmu itu berkembang luas pada zaman selepas zaman tabi'in, iaitu zaman tabi'in dan tabi'ul atba' dan seterusnya. Hatta asbahat min manhajil muhaddithin fi at-tahsil wa talab al-hadis, sehingga rihlah itu merupakan manhaj, telah menjadi manhaj muhaddithin, menjadi satu cara yang diguna pakai oleh muhaddithin untuk menuntut dan mencari ilmu. Qala Ibn Salah, berkata Ibn Salah, wa idza faragha min sama'il awalil muhimmat allati bi baladihi falyarhal ila ghairihi. Kata Ibn Salah, apabila seorang pelajar hadis telah selesai mendengarkan satu hadis daripada guru-guru yang memiliki sanad yang tinggi di negerinya, maka hendaklah dia bermusafir ke negeri yang lain untuk mencari ilmu. Jadi antara adab menuntut ilmu ialah kita mempelajari ilmu daripada guru-guru dan ulama-ulama yang ada di negeri kita. Ini sangat penting. Sangat penting. Sebelum kita pergi mencari ilmu di antara adab tuntut ilmu di luar adalah kita pelajari daripada guru-guru di guru-guru tempatan. Dan belajar sehingga sampai kepada guru yang paling tinggi levelnya, sampai tinggi level ilmunya, orang yang paling alim di tempatnya, sebelum kita pergi mencari guru-guru di tempat yang lain. Dan perkara ini penting, satu adab, kerana kadang-kadang ada sebahagian daripada orang dia menuntut ilmu, terus menuntut di luar, sehingga menyebabkan ketika dia kembali, menyebabkan adanya kadang-kadang timbulnya perasaan tidak hormat kepada tokoh-tokoh tempatan. Dan ini perkara yang sangat penting. Sangat penting. Dalam keadaan kita pernah belajar, kita pergi belajar overseas, belajar luar negeri, belajar di tempat-tempat tertentu, jangan sampai ilmu yang kita ada, ya memang benar, kadang-kadang ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang pergi belajar tempat tertentu, mereka dapat belajar direct daripada guru-guru yang berada di luar, tokoh-tokoh ulama dunia. Mereka kembali, berkemungkinan ilmu mereka ya benar-benar ada ilmu yang lebih tinggi daripada guru-guru yang ada dalam guru-guru tempatan. Namun kadang-kadang perkara itu menyebabkan sebahagian daripada orang dia tidak menghormati atau tidak lupa terhadap tokoh-tokoh tempatan, sehingga tidak menyebabkan sebahagian daripada orang setelah dia belajar di overseas, dia balik semula, ketika dia berbicara, dia tidak meraihkan pandangan-pandangan ulama-ulama yang berada di tempatnya. Maksud meraihkan pandangan ini tidak bererti mengiyakan perkara yang salah, tidak bererti terpaksa mengiyakan perkara yang salah, atau tidak menegur kesilapan-kesilapan, ataupun tidak menyampaikan ilmu. Maksud di sini, ketika apabila kita sebelum kita keluar, kita mengenali tokoh tempatan dan kita mempelajari ilmu daripada ulama-ulama yang ada di suatu tempat, kita akan mengetahui suasana dan pandangan masyarakat setempat dan ulama setempat. Setelah kita belajar di luar, kita akan tahu bagaimana untuk menyampaikan ilmu dengan cara yang lebih baik. Dan dengan cara itu kita dapat sampaikan ilmu dengan penuh adab, menghormati tokoh-tokoh tempatan, ulama-ulama yang berada di setempat, menghormati pandangan setempat, dalam keadaan kita tetap menyampaikan kebenaran atas sesuatu yang ingin kita sampaikan. Dan perkara ini disebut dalam
dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab adab talabul hadis, antara adab untuk sebelum mengadakan rihlah, hendaklah kita belajar dan mengenali tokoh-tokoh tempatan, ulama-ulama besar di satu tempat sebelum kita keluar, kerana kadang-kadang ilmu yang kita dapati daripada guru-guru tempatan itu kadang-kadang lebih sesuai untuk kita sampaikan nanti, kerana mereka telah menggabungkan antara nas dan juga waqi', nas dan juga suasana keadaan semasa. Dan ini antara perkara yang sangat penting dan yang perlu diperhatikan oleh penuntut ilmu. Okey, kata Syekh Ibn Salah kata, selepas selesai seseorang mendengar hadis daripada ulama-ulama yang memiliki sanad yang tinggi di tempatnya, di negerinya, hendaklah dia mengadakan rihlah ke negeri yang lain. Wa qala Ibn Ma'in, dan berkata Ibn Ma'in, Yahya bin Ma'in rahimahullah, arba'atun la tu'nas minhum rusyda. Ada 4 manusia yang kamu jangan berpada untuk mendapatkan ilmu daripada mereka. Ada 4 jenis manusia, ada 4 jenis manusia yang kamu jangan berpada untuk mendapatkan ilmu daripada mereka. Jangan cari ilmu daripada mereka, ataupun bukan jangan berpada dengan apa yang ada pada mereka. Yang pertama, Harisud Darbi wa Munadil Qadi wa Ibnul Muhaddith wa rajulun yaktubu fi baladihi wa la yarhal fi talabil hadith. Kata Syekh, kata Yahya bin Ma'in, ada 4 jenis manusia jangan kamu berpada dengan ilmu yang kamu dapat daripada mereka. Pertama, Harisud Darbi, orang yang menjaga darbi, menjaga suatu tempat, menjaga jalan, atau kita bahasa ke zaman sekarang kata Pak Gad. Apa maksud Yahya bin Ma'in? Jangan ambil ilmu daripada Pak Gad. Tuan-tuan, kalau kelas kita berdepan, kita boleh berbincang. Oleh kerana kelas online susah kita nak berbincang. Apa maksud jangan ambil ilmu daripada Pak Gad? Ni Pak Gad ni saya beri istilah lah, Harisud Darbi, yang menjaga satu tempat, orang yang jaga satu tempat, ada satu jalan, termasuk polis buat Roblox sekalipun, Harisud Darbi kalau bahasa dari segi bahasanya lah, yang jaga tempat ataupun jaga satu library dan sebagainya. Kata Yahya bin Ma'in, kalau nak tuntut ilmu jangan berpada, nak tahu apa yang ada kat dalam satu rumah atau satu kawasan, jangan berpada pergi jumpa kat Pak Gad, tanya apa yang ada kat dalam. Jangan cukup berpada, pastikan kita dapat masuk dalam kawasan, tengok sendiri apa yang ada di dalam, baru kita tahu apa yang berlaku. Jadi kalau kita nak tahu satu benda, satu kawasan perumahan, nak tahu taman tu macam mana, kita nak beli rumah, contoh nak beli rumah, nak tahu bentuk rumah taman macam mana, pastikan kita sebelum ambil keputusan, kita betul-betul masuk kawasan taman, masuk rumah, tengok betul-betul. Jangan berpada dengan hanya tanya pada Pak Gad. Pada zaman dahulu majlis ilmu, ada di kalangan bawah Harisud Darbi, ada yang jaga pintu. Jadi nak tuntut ilmu, pergi direct belajar dengan guru yang ajar di dalam. Jangan berpada dengan daripada orang yang berada di luar, orang yang berpada bahawa memanglah Pak Gad yang jaga majlis ilmu, orang yang jaga majlis ilmu, mereka juga mempunyai ilmu, namun kerana himmah yang tinggi, jangan berpada dengan mereka. Kita perlu ambil ilmu direct daripada guru yang mengajarkan. Ini antara apa yang dinasihatkan oleh Imam Yahya bin Ma'in. Beliau berkata ada 4 orang yang kamu jangan berpada ambil ilmu daripada mereka. Yang pertama, Harisud Darbi, yang menjaga satu kawasan. Wa Munadil Qadi, yang kedua ialah tukang panggil qadi, orang yang panggil qadi. Zaman dulu dan wallahualam zaman sekarang di mahkamah macam mana, bila ada satu perbicaraan, satu masalah, ada 2 pihak yang mendakwa atau ada 2 pihak yang berselisih, setelah mereka berkumpul satu tempat, qadi tak akan hadir dalam satu majlis, tidak memutuskan tidak hadir dalam satu majlis perbicaraan kecuali setelah bersedianya orang 2 pihak yang bertelagah saksi-saksi telah siap, telah selesai semua. Mana dah ada pihak yang mendakwa, ada pihak yang mempertahankan diri, dah ada saksi-saksi, dah selesai, dah cukup semua sekali, baru munadil qadi, mereka pergi panggil qadi untuk hadir.
Munadi qadi ni orang yang kerjanya pergi panggil qadi. Kata Yahya bin Ma'in, jangan kamu nak dapat satu keputusan, jangan kamu dengar daripada mulut munadil qadi. Hendaklah kamu dapatkan ilmu direct langsung daripada qadi. Qadi itu sendiri. Kemudian wabnul muhaddis. Yang ketiga, jangan kamu berpada dengan anak muhaddis. Kalau kita tuntut ilmu, tuntutlah ilmu daripada muhaddis sendiri, daripada seorang alim, seorang muhaddis, bukan dengan anak dia. Ada orang cakap, ada seorang ulama yang besar, cukup dia belajar dapat ilmu daripada anak dia. Kata Yahya bin Ma'in, hendaklah kamu belajar langsung daripada muhaddis, bukan anak muhaddis. Kecuali kalau anak dia pun seorang muhaddis. Jadi kalau nak belajar ilmu, hendaklah kita tuntut ilmu, pergi direct kepada sumbernya. Dan yang keempat, wa rajulun yaktubu fi baladihi wa la yarhal fi talabil hadis. Dan yang keempat, seorang lelaki yang tuntut ilmu dan berpada dengan ilmu yang ada di negerinya, dan dia tidak mengadakan perjalanan untuk mencari hadis. Kerana pada zaman tersebut, pada zaman Yahya bin Ma'in, zaman Imam Ahmad, zaman Ali Al-Madini, mereka ni berkawan semua ni, zaman-zaman rancaknya usaha mengumpulkan hadis dan mencari hadis sebelum datang zaman selepasnya, zaman pembukaan hadis yang berlaku pada zaman Al-Imam Bukhari rahimahullah, pada zaman Imam Ahmad, Imam Bukhari dan sebagainya. Zaman Imam Ahmad Yahya bin Ma'in ketika itu zaman masih lagi rihlah hadis ini rancak dilakukan, kerana mereka mengadakan perjalanan yang jauh untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dan berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, sa'altu abi amman talab al-ilm, tara ay yalzama rajulan indahu ilmun fayaktubu anhu aw tara lahu ay yarhala ila al-mawadi' allati fiha al-ilm fayasma'u minhu. Qala yarhalu yaktubu anil kufiyin wal basriyin wa ahli al-Madinah wa Makkah wa yushamun nas yasma'u minhum yasma'u minhum. Kata Abdullah bin Ahmad, aku bertanya kepada ayahku, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Aku bertanya, apa pandangan kamu? Adakah lebih baik untuk aku melazimi, adakah lebih baik yang kamu nasihatkan, mana lebih baik melazimi atau menekuni ilmu daripada seorang lelaki yang menulis hadis, menulis ilmu di tempatnya, iaitu kita kekal berada di guru di satu tempat, melazimi suatu guru satu tempat dan menulis hadis daripadanya, atau perlu menuntut ilmu dengan cara pergi mencari ilmu di negeri-negeri, di tempat yang lain. Ulang balik, kata Abdullah bin Ahmad kepada ayahnya, pada pandangan kamu, adakah lebih baik seorang lelaki melazimi seorang guru di suatu tempat, ataupun dia perlu mengadakan rihlah perjalanan mencari ilmu di merata tempat, mendengar hadis, mendengar ilmu daripada mereka? Qala, Imam Ahmad berkata, yarhal, hendaklah dia berjalan. Kata Imam Ahmad, yarhal, setelah dengar daripada ulama setempat, jangan kekal kat situ, mana sambung belajar. Yarhal, dia hendaklah keluar, yaktub anil kufiyin, hendaklah dia menulis ilmu daripada kufiyin, ni kota-kota ilmu zaman tersebut. Wal basriyin, dan tuntut ilmu dan tulis daripada ulama-ulama Basrah. Wa ahli Madinah, dan tuntut ilmu dan tulis ilmu daripada ahli Madinah. Wa Makkah, dan ahli Makkah. Yushamun nas yasma'u minhum, pergilah cari manusia, carilah alim ulama, carilah alim ulama dan manusia-manusia yang mempunyai ilmu, dan mendengarkan hadis atau mendengarkan ilmu daripada mereka. Ini kata-kata Imam Ahmad. Dan tiga nukilan daripada Ibn Salah, Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, mewakili zaman-zaman selepas daripada zaman tabi'in. Imam Ahmad, jangan tabul atba',
begitu juga Yahya bin Ma'in, dan begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal dan Ibn Salah. Manakala Ibn Salah ialah di kalangan ulama hadis yang datang kemudian pada kurun kelima. Ini semua adalah contoh-contoh rihlah hadis yang berlaku selepas pada zaman tabi'in. Jadi apa yang kita baca dari kitab ini, Syekh setelah menceritakan tentang perlunya kita mencari ilmu dan mengadakan rihlah ilmu, Syekh bawakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis berkaitan dengan dimasyru'kan, disyariatkan untuk mencari ilmu dan mengadakan perjalanan mencari ilmu. Kemudian Syekh bawakan kisah-kisah bagaimana di kalangan sahabat mengadakan perjalanan yang jauh pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh bawakan kisah-kisah bagaimana sebahagian sahabat pergi mencari ilmu antara satu sama lain dengan mengadakan perjalanan mencari salah seorang mencari ilmu daripada satu sama lain. Kemudian saya bawakan kisah zaman tabi'in, dan terakhir sekali kisah-kisah yang berlaku pada zaman tabi'in. Okey. Jadi sampai di sini dulu. InsyaAllah pada minggu depan kita masuk pada asbab rihlah, dan kita akan habiskan bab rihlah menuntut ilmu insyaAllah. Jadi minggu depan kita masih lagi gunakan nota yang sama. Kita akan sambung pada muka surat 158 insyaAllah. Puan Zaidah kata, syukran ya Ustaz, ya Allah, ya alim, ya hakim, ya rasyid, kurniakan kami ilmu agar dapat beramal dengan ilmunya. Allahumma amin, Allahumma amin. Okey, insyaAllah sekadar ini. Ada soalan? Saya baca sedikit kalau ada soalan. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Abu Fawaz. Saya ada Puan Ruqyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan Baha, Ustaz Zahri Yusuf, ahlan wa sahlan. Puan Aminah, Puan Zarah, hayakumullah, ahlan wa sahlan. Jadi insyaAllah tak ada soalan. Soalan yang ada pun kita dah jawab. Puan Zaidah, Puan Zarah sebut Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, saya tak faham dengan maksud komen Puan Ashabul Kahfi. Tapi tak apa. InsyaAllah kalau saya akan Puan boleh komen sedikit di bawah sekiranya boleh jelaskan tentang maksud Puan apa dimaksudkan Ashabul Kahfi. Saya pun tak pasti dari segi maksud, tapi insyaAllah apa yang kita bincangkan ini, semoga Allah SWT jadikan apa yang kita bincangkan adalah satu perkara yang bermanfaat dan membawa kebaikan pada kita semua. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang dari saya sendiri, saya mohon kemaafan di atas kekurangan tersebut. Semoga kebaikan-kebaikan yang wujud ini Allah SWT balas dengan kebaikan yang lebih banyak, dan kekurangan-kekurangan tersebut Allah ampunkan, dan Allah jadikan ianya sebahagian daripada perkara-perkara yang menjadi saksi kebaikan kita di hari akhirat insya-Allah. Wa jazakum khairan bagi yang mengucapkan jazakumullah, dan jazakumullah khairan wa afwan kepada semua yang mengucapkan terima kasih. Dan kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.